Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada kedua tetamu kita dan juga kepada pendengar-pendengar podcast kita yang tengah dengar sekarang ni. Okey, saya Amar Hazli dan saya akan jadi host kita punya podcast pada hari ini. Hari ini kan, podcast pertama kita nak jadikan kita punya topik sangatlah menarik sikit. Kasih dia ada misterius sikit. Wow. Topik kita, topik kita adalah cerita-cerita dan kisah-kisah seram di Kolej Kediaman ke-12 ni. Menarik kan? Kita tak tahu. Sebelum kita mulakan, saya akan introducekan kita punya dua tetamu-tetamu kita, iaitu kita ada Hamzah dan kita ada Iman. Yang diorang ni mesti ada syarat dia punya memori dan cerita-cerita. Syarat. Mesti kita tak Iman tu syarat. Saya yang syarat berkalah sebenarnya. Bukan syarat tu Iman. Risau. Tapi tak apa. Before kita mulakan, boleh tak kita nak perkenalkan diri dulu kepada pendengar-pendengar kita? Boleh bagi tahu nama, boleh bagi tahu kos apa yang kita tengah ambil sekarang ni dekat Mila. Boleh. Okay, Assalamualaikum Iman dan Amar. Nama saya Muhammad Hamzah. Saya belajar bidang sains dan pendidikan. Bakal cikgu lah dalam fizik dan tahun ketiga dah. Bakal cikgu. Cikgu. Ya, anak murid cikgu. buat kerja. Dah siap belum kerja sekolah? Belum. Alamak, tak boleh. Okey, nama saya Iman. Saya FSK, Department Drama, Fakulti Seni Kreatif. Saya tahun 2. Oh, drama. Kita ada pelakon di sini ya. Alamak. Okey. Jangan berlakon tu Iman, bagi tahu benda betul. Betul. Okey, sekarang without further ado, kita delve into cerita-cerita tu. Tapi before kita dengar cerita diorang, kita dengar apa yang membuatkan diorang rasa macam, oh, saya ada cerita. Macam tu. Okay, so personally, Hamzah dan Iman, korang ada tak percaya dengan kewujudan benda-benda, makhluk-makhluk halus dalam dunia ni? To be honest lah kan, kalau macam saya nak percaya tu tak sangat. Tapi kadang-kadang tu kita dah pernah rasa ada macam benda-benda yang kita nampak mengganggu. And bila ada orang cerita-cerita pun macam, oh, benda tu wujud kot. Sebab ramai sangat orang cerita. Tapi baru-baru ni pun dah pernah ada macam dikacau lah juga sebenarnya. Tapi tak nak ekstrim pun. Tapi larilah juga sebenarnya. Oh, ya, Tapi lari. Lari. Lari, Terkejut. Betul. What about Iman? Macam mana saya cakap, bukan kita tak cakap kita tak perlu percaya. I mean, kita tahu kewujudan benda ni memang ada sebenarnya. Betul. Masih kita di dunia kita, mereka pun di dunia mereka. Tapi bagi saya bila kita dah melalui benda tu, so macam okeylah, memang benda tu ada. So kita pergi mana-mana, even duduk kat sini ke, kita nak bercakap pun kita kena slow down. So macam bagi saya percaya je lah pada semua ada. Betul, saya setuju apa yang Iman cakap. Okay, before kita and then kita akan teruskan kepada soalan yang kedua, soalan cepu mas lah ni kan. Cepu mas. Do you believe that korang berdua ada sixth sense? Bermula dengan Iman dulu. Kita alternate. Kita alternate ya. Okay. Sixth sense. Saya kalau kita dalam family, my family itself, sebenarnya arwah bapa saya dengan juga kakak saya yang nombor 2. My sister, dia punya sixth sense tu lagi kuat lah basically. So macam saya dapat, saya tak tahu, saya rasa saya dapat ke atau benda tu secara, ayah saya tu semula jadi. Dia masa I umur 21 tahun, I berjauhan dengan my family. Sebab sepanjang I dekat Penang, saya asal Penang by the way. Penang. Saya berjauhan pertama kali seumur hidup saya adalah masa saya 21 tahun, bila saya datang ke Kuala Lumpur. Saya masuk ke Kuala Lumpur dan bermula dengan diploma. Dari situ saya dapat rasa macam lain. Macam somehow you akan rasa macam tak sedap hati, and then you can see kelibat macam tiba-tiba lalu benda ni. Lepas tu saya rasa benda tu, and then I contact my sister lah. I cakap, benda ni kenapa bla bla, and then dia cakap, benda ni dia dapat masa dia tingkatan 2. Basically my sister dia dapat tingkatan 2. Awalnya. Tingkatan 2 dia dah dapat awal dah. So I ni mungkin terlampau dekat dengan family, so macam bila berjauh tu macam tak boleh seorang-seorang gini. Maybe I don't know. Kind of make sense though. What about Hamzah? Tadi apa soalan tadi? Do you think that you have sixth sense?
Saya rasa tak. Kalau ada pun rasanya tu lebih kepada overthinking kot. Kadang-kadang macam selalu tempat gelap seseorang. Kadang tak rasa apa-apa pun. Tapi kadang-kadang kita overthinking tu dia macam tiba-tiba kan. Tiba-tiba lepas tu rasa macam benda tu tak ada pun. Tiba-tiba rasa macam ada something lah. Tak nak tengok aku terlari pergi. Paranoia. So lari. Yang penting Yang penting jalan tu laju sikit. laju dulu. Macam paranoid lah. Kita macam paranoid. Kita jenis yang kita bukan takut gelap. Kita takut kita tak keseorangan. Yes. Ditemani. So do you Bahaya tu. believe yourself as a yes or no dalam ada six sense? Jawapan dia tak. Tak ada Okey. Terima kasih atas jawapan tu. So, bahagian yang paling semua orang tunggu, soalan cepu mas kita yang pertama. Daripada selama korang berdua duduk dekat dalam UMA, dekat college ni specifically, ada tak korang dengar cerita daripada senior-senior, cerita pasal makhluk halus ni lah in general? Dengar tu ada. Nak start lah cerita. Sila. Actually yang mana duduk K12, especially yang selalu parking kereta dekat bahagian blok A, ni kalau nak cerita ni daripada sesi lepas. Dia kata macam ni, dia masa tu malam, dia dah keluar daripada kereta, dia jalan macam biasa. Lepas tu dia berjalan dengan kawan dia tau, 2 orang lah, berdua. Lepas tu yang seorang ni, kawan I ni, dia kata dia nampak macam something terbang, something like bola api macam tu. Tapi dia pun tak tahu, dia borak dengan kawan macam biasa. Tapi kawan dia ni gatal-gatal, apa tu? Apa tu? You mention. Lepas tu dia mention apa benda tu. Lepas tu benda tu dah nampak macam rasanya maybe benda tu rasa macam dia orang boleh nampak aku kat sini kot. Dia pun ikut. Benda tu dia kata macam bola api. I tak tahu lah apa, tapi katanya benda tu macam penanggal kan. Lepas tu dia ikut dia orang, tapi tak adalah ikut yang kejar apa, dia just macam ikut. Tapi dia orang macam kata, ni kenapa kau mention, kenapa kau panggil. Lepas tu dia pun terus bergerak ke lift yang bahagian, kan kita ada wing A, wing B. Wing B, betul. Dia pergi ke wing B. Benda tu ikut sampai depan lift. Tapi kalau tanyalah nampak ke dia punya muka tu, tak nampak pun. Dia tak nampak muka yang memang nampak muka. Tapi dia kata sebab dia orang yang memang boleh nampak. And dia kata benda tu penanggal. Betul Himan? Bola-bola api tu penanggal Ada lagi? Ada lagi satu actually. Tapi ni bukan dengar, ni memang betul-betul rasa. Itu Walaupun I cakap tadi awal I tak ada sixth sense, tapi actually last 2 weeks macam tu, malam-malam tak tahu kenapa nak cari barang dekat store belakang kafe tu. Kalau kita keluar kafe, dekat depan tu ada store warna biru. Actually I pun tak tahu kenapa tiba malam tu kadang-kadang nak cek barang sebab busy. Lepas tu malam tu itu je masa yang ada. I ajak lagi 2 orang kawan I. Ada 2 orang. I cakap jom pergi teman kat belakang ni cari barang kejap. Dia kata kenapa kau malam-malam nak cari ni? Tak ada masa ni nak cari juga malam ni. Kita orang pun buka pintu, dia macam sliding door buka. Dia zinc tau. Dia bukan transparent, dia buka. Seram. So buka-buka macam gelap. Tiba-tiba rasa macam biasa. Rasa paranoid yang overthinking tak apa-apa kan. Rasa-rasa macam tak sedar hati, tak nak cek lah. Tutup balik. Tutup macam ni bunyi. Lepas tu kita orang pandang each other, pandang kanan, pandang kiri. I tengah, kawan I belah kanan, belah kiri, pandang dia orang. I ingat I nak lari dulu, dah lari depan terus. Dia orang lagi laju lari pada I. Dia macam dia bukan hantu kawan. Tu memang baru-baru ni jadilah. And I rasa benda tu maybe ada lah, tapi tak nampak lah. Just macam memang 3 orang dengar. So I rasa benda tu ada kat situ lah. Dia mutual lah, macam ramai pengalaman ramai mengalami benda tu. Okay, that's a really juicy cerita. What about Iman? Kita cerita start dengan apa yang kita dengar dulu. Apa yang Iman dengar, lepas tu baru cerita pengalaman sendiri. Macam Okay lah. Okay, saya pun teringat yang ada cerita sebenarnya ada. Basically ada yang cerita tu pun ada sebenarnya. And then yang first saya tak ingat kawan saya cerita macam mana, tapi dia cakap ada satu budak ni daripada dia orang buat latihan, and then dia balik malam. Dia balik malam, dia terlampau penat yang dia tak larat dah, memang dia tak sempat mandi pun I rasa. Dan dia pergi baring. Dia nampak roommate dia tengah tidur. Tak apalah tengah tidur. So dia pun macam tertidur. Dalam pukul 3 lebih kot, 3 lebih kot 4, dia dengar bunyi macam alamak. Macam tu. Lepas tu alamak, tak boleh. Lepas tu dia macam, bila dia bunyi tu dia macam pusing dah belakang. Bila dia pusing belakang, dia nampak kawan dia tu dah ada dekat atas dinding. Alamak. Yang memandang dia macam
Macam tu dengan atas bunyi dinding. yang macam tu. Atas dinding. Atas ceiling kan kita baring kita dengar atas macam tu kan. Dia dekat atas tu dah. Kawan tu dah macam dia dah pusing belakang balik, dia macam mana saya fikir. Dia tengah penat, dia macam bunyilah macam mana pun dia kata memang dia tak boleh tahan, dia dah macam tidur je. Memang dia rock climbing lah. Oh ya, memang dia dah start rock climbing tu macam oish. The second one kawan I know orang tu cerita dia tengah video call dengan kawan dia. Bila dia tengah video call dengan kawan dia tengah borak. Lepas tu kawan yang dia tengah video call tu dia cakap, roommate kau dah balik Tak apalah. Lepas tu yang orang yang dekat bilik tu dia macam dia tengok kanan kiri, weh tak apalah weh, nak tidur dulu. Lepas tu dia tutup. Dia jumpa kawan yang video call dia tu lepas 2 minggu tau. Dia tanya kawan dia, kenapa kau cakap roommate aku balik? Tak, sebab ada kat belakang kau. Tapi dia gelap, hitam botak. Lepas tu budak tu cakap, aku tak ada roommate time tu, roommate aku balik. Sebab tu dia tutup awal, dia kata dia tak boleh. Saya macam, oh shit, kalau I macam tu macam tak apalah aku, jangan cerita je lah. Betul. About yang cerita tu, I dah tengok yang Pasal penanggal ke? Yang dekat pub yang Park Con Park Is Con. it yang confession. Then I send that thing to my sister. And my sister just reply, siapa yang bawa penanggal datang tempat belajar ni? I dah macam benda tu boleh dia I mean kalau penanggal mungkin dia keturunan punya yang jaga your anak beranak everything, mungkin dia bawa lah, ataupun mungkin disuruh untuk menjaga ataupun menengok ke siapa lah gitu. Ngerinya, alamak, adalah pula host yang bawa ke college kita ni ya. Janganlah saya bawa apa-apa. InsyaAllah. Jangan tak nak bawa. Kesian budak-budak. Kalau gaduh ni habis ni, rasa orang mentah menjadi mangsa kalau Iban bawa. Sebab okay, what about your own pengalaman? Give your juiciest one. You want in UM, right? Yes. Okay. In this college specifically. UM masih a few places lah actually, tapi kalau kita cerita dalam bilik kita sendirilah. Saya tak nak mention bilik mana, so saya tak nak menakutkan siapa. Saya just cakap bilik saya sendiri. Masa tu saya nak bagi tahu tingkat ke? Tak payahlah aku Okay, saya tak payah bagi tahu tingkat mana lah. Maksudnya pertama kali saya dapat college sini untuk second sem second year, saya dapat lewat, and then saya dapat satu tingkat ni, saya pun pergilah. Saya masuk bilik. So far saya dah rasa macam tak nice lah, macam apa hal, rasa suram macam ni. Lepas tu I ambil mop, I ambil baldi, I pergi toilet. So dekat toilet tu you rasa macam perasaan tak sedap. You macam macam nak balik, rasa nak sedih. Aras kosong masa tu. Aras kosong lagi. Jadi saya je yang kat situ lagi. Tapi saya tak duduk lagi. Saya datang untuk cuci saja dulu. Saya tak duduk lagi. Saya datang untuk nak cuci, saya pergi toilet. Bila saya pergi toilet tu, saya rasa tak sedap hati. Saya tengah isi air. Kita pula meminta dalam hati macam, kalau betul kau ada kat sini, kau tunjuk. Kita pula meminta. Maksudnya kita nak save, protect kita punya self. So lepas je I cakap benda tu, you bayangkan tiba-tiba you nampak kelibat lari daripada pintu ni ke pintu ni, pintu ni ke pintu ni, pintu ni ke pintu 3 kali. So I macam, lepas tu bunyi dah macam dalam pasar. Yang bunyi biasa. Sini tengah isi air, saya macam cepatlah nak bercuci. Kita dah macam kita pun nak salah kita lah. Kita meminta untuk kau nak sangat kan, kita tunjuk je lah. Sebab saya kalau pergi satu tempat, saya macam, boleh tak tunjuk kat aku, just kalau kau ada, aku boleh berjaga. Iman ni suka minta Tak, bukan minta. Maksudnya kalau awak tahu benda tu tempat tu awak rasa tak sedap hati, awak mesti tahu benda tu apa yang akan jadi. Maksudnya awak dah aware. Maksudnya bila kita cakap benda ni, takut benda tu marah. Kita biasalah mulut-mulut lahar ni macam mencarut terus. Kita tak nak lah benda tu menjadi asbab untuk kita kena something. Lepas tu saya macam, lepas kejadian tu, saya terus angkat barang, saya pergi bilik, saya mop apa semua. Saya terus ambil gambar, saya hantar dekat kakak saya. Kakak saya pun cakap, wish, tengok toilet kau pun dah seram dah ni, tak payah tempat lain lah, dia cakap. Lepas tu dia cakap benda tu sangat besar. Dia kewujudan dia macam beruk yang besar, yang tapi dia warna hitam. Gorila. Something like that lah, I guess so. Tapi daripada dia gambar ke apa? tak tahu cara dia bercakap. Dia bagi tahu I lah macam tu. Lepas tu I cakap, oh iya. Lepas tu dia cakap benda tu duduk dekat lift. Allah. Literally pintu I berhadapan dengan lift. So dia cakap, okay, bilik kau macam tu adalah laluan dia. Laluan dia. So macam okay lah,
kita dah cut sampai situ. Dia duduk dekat pintu lift ke ataupun dalam? Lift tu kawasan dia. Tak kisah tingkat berapa. Yelah, lift atas bawah kan. So dia memang Kita tak tahu kat mana dia nak pergi. Itu rumah dia. Lepas tu bila kita dah duduk saya rasa dalam sebulan kot I rasa. Satu malam tu 3 ke 4 sebab I jenis tidur lambat. I takkan tidur awal. I tengah main telefon tau. So my body is like, okay, kita baring atas katil. So tengah I macam ni lah phone. So masa I tengah main phone, you rasa ada orang tengah crawl tepi you. Macam tu yang besar. I silau tau. Saya macam bila nampak macam dia arah macam tu, I macam okay, I just main phone. I cakap kalau kau nak lalu je lah. Jangan kau tegur aku ke apa tu. So macam I nampak sekali tu, dah macam oh okay, dia dah pergi dah. So dia macam tutup telefon. Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Dia crawl on the bed ke? No, beside. Kan kita katil, dekat laluan Oh, kat bawah. katil kan. maksudnya dia macam ke arah lift tu sebab ke arah lift. bertentangan Ke lift, arah kan? lift. Saya macam mungkin laluan kau. So macam biar je lah kau nak lalu kat situ, just jangan kacau aku. Macam tu. Sebab kita tak kacau dia kan. Tempat. Next tu